我们再一次祷告。 Bapa kami yang baik, 我们慈爱的父， saat ini kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. 我们现在来到你的面前，来聆听你的话语。 Kami memohon seperti lagu yang kami nyanyikan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 我们请主，充满我们的心，用你的圣灵充满我们的心。 Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami. 让天父的圣灵来充满我们的心，来开导我们， Sehingga kami bisa memahami dan juga melakukan firman-Mu. 让我们可以理解，让我们可以行你的道。 Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, 请主跟我们每一位人说， sesuai dengan konteks dan pergumulan kami masing-masing. 让我们在心里的挣扎里的话语， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 在奉主耶稣的名，我们请求， Amin. 阿门。 Ya, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，中午好。 Ya, siang ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu love, obedience, and fellowship. 在今天中午呢，我们要探讨一个话题是爱、顺服和团契。 Mari saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dari Yohanes 14. 让我们可以一起翻开我们的圣经，在约翰福音第14章， Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 31. 从第15节到31节。 Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. 约翰福音第14章第15到31节。 Jika Bapak Ibu sudah menemukan, nanti saya akan bacakan. Pertama nanti dalam Indonesia, kemudian diterjemahkan di dalam Mandarin. Hanya akan dibacakan beberapa ayat saja. 如果大家已经打开找到了之后，我会先读第15到第18节，读了几个节。 Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan baru, hanya sedikit perbedaannya dengan yang terjemahan lama. 可能我读的是新的版本，可能有一点稍微有不同的。 Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu." Ayat 21. "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ayat 25 dan 26. "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." 约翰福音第14章15到18节如下：15节，你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在。也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。第21节，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。25和26节，我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。
但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 我们所读的圣经到此。 Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika saya masih duduk di kelas 1 atau 2 SD, 弟兄姐妹们，当我上小一、小二的时候， nah mama saya suka sekali memutarkan lagu-lagu dari sebuah album dari kalau Bapak Ibu tahu Avi Junior. 我的母亲喜欢播放著名寻年少年的歌唱比赛。 Avi Junior ini satu perlombaan nyanyi dulu buat anak-anak. 这种少年歌唱比赛找人才的是针对少年的。 Nah, di dalam satu album tersebut ada satu lagu yang judulnya Andai Ku Punya Sahabat. 在一个专辑里有一首歌叫做《如果我有一位朋友》。 Nah, saya bagian depannya seperti ini, saya nyanyikan sedikit. Andai ku punya sahabat, ingin ku selalu dekat, ingin ku usir rasa sepi sendiri ini. 这首歌的开头的意义是这样子的：如果我有一个朋友，我希望他永远在我身边，我想摆脱这种孤独感。 Sayang ya tidak bisa dinyanyikan di Mandarin juga ya. Ya, Bapak Ibu, saya pikir walaupun ini adalah satu lagu anak-anak gitu ya, tapi sebagai orang dewasa sedikit banyak kita bisa cukup relate dengan lirik ini. 弟兄姐妹们，虽然这是一首儿歌，但我们或许或多或少能体会到这歌词的意义。 Tidak hanya anak-anak yang butuh sahabat, kita orang dewasa pun butuh orang yang dekat. 不只是小孩需要有朋友，但是我们大人也是需要有一位真正的朋友。 Kita tentu rindu punya seseorang yang bisa kita ajak cerita, yang kita bisa percaya. 我们当然是很渴望在我们身边有可以我们倾诉的朋友。 Bahkan sesuka-sukanya kita menghabiskan waktu sendiri, kita pasti butuh kehadiran orang lain. 尽管我们喜欢独处的人，我们也很需要一位朋友。 Karena Tuhan sesungguhnya sudah menciptakan kita untuk hidup di dalam relasi yang sehat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. 因为上帝创造我们，是为了与上帝和世人有一个很好的关系。 Nah, masalahnya kita tahu yang namanya sahabat, bahkan keluarga, orang-orang yang paling dekat itu tidak bisa selalu ada untuk kita, bukan? 问题是我们知道，我们的好友还有我们的亲戚，不一定说每时每刻都会在我们身边。 Kadang mungkin pulang kerja capek-capek pengen curhat sama pasangan, dia juga lagi capek, jadi malah 有时候我们工作累了回来，想跟我们另一半倾诉，但是他也累了。 Akhirnya ketika kita di dalam pergumulan hidup kita kadang-kadang bisa muncul rasa kesepian dan sendirian. 所以我们在我们的生活中，我们会挣扎，我们会觉得很孤独。 Bapak Ibu, saya pikir perasaan kesepian dan bahkan kehilangan arah ini juga bisa kita alami ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. 我相信在我们成为基督徒的生活里，我们也会感到这种孤独。 Jadi orang Kristen bukan berarti masalah hilang. 成为一个基督徒不一定是。 Jadi orang Kristen bukan berarti masalah hilang. 成为一位基督徒不是说所有的烦恼都不见了。 Kadang di tengah pergumulan kita, di tengah kekhawatiran kita berusaha untuk tetap ikut Tuhan. 但是在我们的挣扎当中，在我们的忧虑当中，我们还是会有这些问题存在的。 Kita berusaha untuk datang ke gereja, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. 我们会尝试来到教会读圣经，然后祷告。 Tapi kok rasanya kita tetap sendirian dan Tuhan itu terasa jauh? 但是我们为什么感觉好像很孤独，只有一个人，然后上帝这么遥远？ Kita berusaha, kita berseru, kita ngapain aja, tapi Tuhan tetap rasanya tidak tergapai. 我们都继续努力，但是好像神似乎从来没有给我们一个答案。
kita tetap bingung, kita tetap khawatir. 我们都会忧虑，然后会担心。 Kita mungkin cari teman-teman seiman untuk mendengarkan kita, tapi ternyata mereka juga lagi bergumul. 然后我们会找我们基督徒的朋友，然后跟他们分享，但是他们也是挺忙的。 Mulailah muncul pemikiran seperti, aduh kok jadi orang Kristen itu susah ya. 然后我们就会想到说，为什么成为一个基督徒呢这么困难呢？ Lalu mungkin juga kita berpikir, ke gereja tiap minggu kayaknya tidak ada dampaknya buat saya, tidak ada solusi untuk masalah saya. 然后我们又觉得说，我们每个礼拜去做礼拜、去教堂，似乎对我没有什么有效果。 Akhirnya muncul perasaan lelah, ingin menyerah, bahkan kehilangan gairah di dalam mengikut Tuhan. 然后我们就会感到疲倦啊，想放弃啊，然后失去了对跟随主的精神热情。 Bapak Ibu, tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita ini punya seorang penolong. 弟兄姐妹们，你们是否意识到呢？其实神实际上已经派遣了一个保惠师。 Ada seorang penolong yang hidup di dalam diri kita dan bahkan menyertai kita selalu. 有一位保惠师，就是帮助我们的，永远与我们同在的。 Sang penolong ini sanggup untuk menolong kita untuk tetap setia ikut Tuhan. 这位保惠师呢，他有能力让我们跟随着主，虔诚于主。 Dan bahkan dia menolong kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan yang dekat. 然后他也可以帮助我们，感觉跟主很接近。 Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. 我们今天就为此来听神的话语的真理。 Nah, Bapak Ibu, murid-murid pertama Yesus yang tadi kisahnya sudah kita baca, itu mereka juga sedang merasa gelisah. 我们在圣经里读到说，故事中耶稣的第一批门徒正处于这种挣扎。 Sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa, dan bahkan mati disalib. 过不久呢，他们的耶稣、他们的导师和弥赛亚都要分离了，与他们分离了。 Nah, karena itu Tuhan Yesus ambil waktu untuk mempersiapkan mereka dan mengajarkan beberapa hal. 所以耶稣呢，正在准备他们，同时也是教导他们。 Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 khususnya, 尤其是在约翰福音的第14章15到31节， Yesus berkata walaupun dia akan segera pergi, dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. 耶稣说，尽管他要离开了，没有与门徒们同在，但实际上他们 Ya, seorang penolong yang lain yang namanya adalah Roh Kebenaran atau Roh Kudus. 然后实际上会求一个保惠师来保佑他们，来照顾他们。 Nah, Bapak Ibu, janji akan kedatangan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang sangat penting. 这个应许呢，在当时是非常重要的。 Kenapa? 为什么呢？ Nah, kalau kita lihat gitu ya, sebelum janji yang Tuhan berikan di ayat 16, ada sesuatu di ayat 15. 如果我们还没有看16节之前，我们看第15节有说什么呢？ Sebelum Yesus menjanjikan seorang penolong, dia memberikan sebuah perintah kepada para murid. 耶稣还没有应许之前，他给门徒们一个命令。 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. 你们若爱我，就必遵守我的命令。 Saudara, perintah ini diulang sampai 3 kali. 这个命令呢，重复了3次， Di dalam ayat 21 dan 23. 在第21节和第23节也是在重复。 Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? 这是意味着什么呢？ Ini berarti sebelum kepergian Yesus, hal yang dia inginkan dari setiap muridnya adalah kasih. 这表明耶稣对每一个真门徒的要求就是爱他。 Tapi ini bukan cuma kasih yang di mulut saja yang ngomong aku mengasihi Yesus, titik. 这不是在口头上表现出来说我爱主， Nah, tapi kasih ini sepatutnya diwujudkan lewat ketaatan. 但是这种爱是表现在对神的顺服上。 Nah, di saat yang sama ketaatan yang Tuhan Yesus mau juga bukan ketaatan karena terpaksa.
在这一点呢，主要我们的顺服不是被迫的顺服。 Bapak Ibu di sini yang punya anak, coba bayangkan kalau anak Bapak Ibu nurut cuma karena terpaksa atau takut uang jajannya dikurangin seminggu. 弟兄姐妹们，在此的弟兄姐妹们，你们也有孩子。如果你们的孩子好像是被迫跟随着你们的命令的话，比如说，如果不跟随的话，1周内的零用钱被扣。 Atau mungkin yang belum punya anak begitu ya. Coba bayangkan kalau kita minta sesuatu untuk orang lain kerjakan, kemudian orang itu ngelakuin cuma karena terpaksa. 如果没有孩子的要求别人帮他做事，那个人只是被迫的做。 Gimana perasaan Bapak Ibu? 那弟兄姐妹们，你们的感受是如何？ Tentu tidak enak bukan? 当然不舒服，对吧？ Kita pasti ingin ketika orang lain melakukan sesuatu untuk kita itu karena mereka mengasihi kita dan mau kasih yang terbaik untuk kita. 我们当然希望每个人帮我们的是很诚恳的帮我们，因为他们是爱我们的。 Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus di sini, Bapak Ibu. 我们的主耶稣也是这样子。 Nah, Yesus sesungguhnya sedang mendorong para murid untuk menyatakan kasih yang sungguh-sungguh. 然后要求门徒们是真正的爱他。 Kasih ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. 这一种爱是表现在于对耶稣所教的顺服耶稣的教导的命令。 Saudara, ketika berbicara tentang ketaatan, saya yakin Tuhan Yesus tidak bermaksud menyuruh kita taat dengan cara legalis. 我们相信说，主耶稣叫我们顺服，不是那种正规的那种顺服的意思。 Kalau kita lihat konteks besarnya, ini kan Tuhan Yesus kasih perintahnya dalam suasana perpisahan ya. 如果我们看在圣经里面说这句话的时候，是要和门徒们快离别的时候。 Dan mengingat bagaimana Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak mungkin berkata seperti ini. 那时候我们知道快要离开，然后主这么爱他的门徒们，他不可能这么说。 Kalau kamu mengasihi aku, kalian harusnya nurutin perintahku dong. 如果你们真的爱我，那你们应该顺服我吧。 Nah, tetapi sebaliknya sebenarnya yang Yesus maksud adalah bagi Yesus kasih dan ketaatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 其实对于耶稣来说，爱和顺服实际上是不可分割的两件事。 Bukankah yang Tuhan Yesus minta ini adalah sesuatu yang sangat normal, sangat wajar di dalam sebuah relasi kasih? 耶稣所要求的，难道不是爱情关系中很正常的事情吗？ Kalau murid-murid mengasihi Yesus, ya mereka akan taat sama perintahnya Tuhan Yesus. 如果门徒们爱耶稣的话，那理所当然他们会遵守他的命令。 Sebaliknya kalau misalnya mereka tidak mengasihi Yesus, mereka tidak akan menuruti firman-Nya. 相反的，如果他们不爱耶稣的话，他就不会走在遵守他的道。 Jadi ketika Tuhan Yesus bicara tentang ketaatan, ini bukan soal taat atau tidak taat, tetapi terlebih dahulu mengasihi atau tidak mengasihi. 当耶稣说顺服的时候，不是单单顺服的这一件事，但是是否我们爱主耶稣？ Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. 现在要问弟兄姐妹们， Dengan perintah Tuhan Yesus yang seperti ini, mengasihi dan menaatinya, ini perintah yang mudah atau susah? 那这样子，耶稣说你必要爱我、顺服我的这种命令，这种是容易还是简单做呢？ Mudah atau susah? 容易还是简单？ Gampang-gampang susah, ya. 又容易又简单是吧？ Ya, takut ya kalau dibilang susah nanti dipanggil sama musuh ya. Ya, Bapak Ibu, harus diakui tidak mudah bukan? Bagi kita yang sekarang hidup saja tidak mudah. 对我们现在在活着的当中，我们也觉得不容易。 Nah, apalagi kalau kita bayangkan waktu itu murid-murid sudah akan berpisah dengan Tuhan Yesus. 尤其是对于那些当时快要与耶稣分离的门徒们， Dan perpisahan mereka itu karena Tuhan Yesus akan segera disiksa dan disalibkan. 那时候是耶稣快要被钉在十字架了。 Kalau kita baca di bagian berikutnya, dikatakan bahwa
nanti ketika Tuhan Yesus mati, dunia yang selama ini membenci Yesus sekarang akan membenci murid-muridnya. 如果我们看的话，如果耶稣被钉在十字架，有可能门徒们人家讨厌、憎恨主，可能也会憎恨门徒们。 Nah, di tengah situasi yang sulit dan ancaman ini bagaimana untuk mereka bisa mengasihi dan menaati Tuhan Yesus? 在这么辛苦的当中，他们怎么能顺服爱耶稣呢？ Bagaimana di tengah situasi yang sulit, pergumulan, kesedihan mereka juga ancaman dari luar, mereka tetap bisa nih setia sama Tuhan. 那怎么在这种挣扎当中，他们可以顺服主耶稣呢？ Nah Bapak Ibu, di dalam keadaan inilah Tuhan Yesus menyatakan bahwa nanti akan ada datang seorang penolong. 就是在这种情况下，耶稣说了，待会会派遣一位保惠师。 Nah siapa penolong ini Bapak Ibu? 那这位保惠师是谁呢？ Kita bisa melihat bahwa dia adalah roh kebenaran atau roh kudus. 他是我们真理的圣灵或者圣灵。 Nah roh kudus ini bukan sekedar kekuatan atau energi. 这种圣灵不仅仅是一种力量，还有能量。 Dia adalah seorang pribadi yang betul-betul diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. 他是一位由天父奉耶稣的名所差来的。 Ini bukan utusan biasa, bukan penolong biasa. 这不是普通的差遣一位保惠师，不是普通的保惠师。 Bagian ini juga seluruh bagian Alkitab yang lain dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. 在这一部分，还有圣经的其他部分，这个就很明显的告诉我们，这个就是主的圣灵。 Nah, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri para murid dan menyertai mereka selama-lamanya. 主应许说，圣灵来到门徒们那边，然后会在门里面所在，跟他们同在。 Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? 圣灵会做什么呢？ Nah, di dalam bahasa aslinya Yesus memakai kata parakletos. 在原文呢，用这个 parakletos 的这个词。 Di dalam berbagai versi terjemahan Alkitab, kata ini diterjemahkan dengan berbagai kata. 可能翻译过来了有好几种翻译，也比如说是帮助者，还有保惠师。 Tetapi yang paling mendekati artinya adalah penolong atau advokat. 但是最接近的就是保惠师，还有帮助者、倡导者。 Nah, di dalam terjemahan yang lama ada kata penghibur. 在旧的圣经有说，Penghibur. 安慰。 Ya, pribadi yang memberikan penghiburan. Nah, tapi kita perlu pahami bahwa ini bukan sekedar Roh Kudus berarti hanya puk-pukin kita ketika kita ada masalah. 但是我们要理解说，这所谓的安慰，不是说在我们有问题、我们忧虑的时候才来安慰我们。 Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus juga adalah penolong yang kuat, yang kuasanya jauh melebihi manusia. 但是我们要知道，圣灵有力量来帮助我们做更大的事。 Kenapa? Karena dia adalah Allah. 因为他是天父。 Nah, Bapak Ibu, secara spesifik di dalam ayat 15-31 ini ada dua peran Roh Kudus sebagai penolong. 具体来说，在第15章到31节中，圣灵的作为有两个角色。 Nah, yang pertama Roh Kudus ini mengajar dan mengingatkan setiap ajaran Yesus kepada para murid. 第一个呢，圣灵教导并提醒耶稣对门徒的每项教导。 Seperti namanya roh kebenaran, maka Roh Kudus menolong para murid untuk ingat terus kebenaran yang sudah Yesus ajarkan. 正如他的名字就是真理的圣灵，所以他要提醒说教导，并提醒门徒们父的真理。 Bahkan Roh Kudus yang kasih pengertian, iluminasi supaya murid-murid bisa paham maksud perkataan Yesus itu apa. 圣灵使门徒发自内心能够理解并实践耶稣的命令。 Jadi walaupun mereka sebentar akan terpisah dari Yesus, mereka tetap ingat apa yang sudah Yesus ajarkan dan bisa melakukannya. 虽然他们快要与耶稣分离了，但是他们会记得主耶稣交代的。
Nah, kedua, Allah Roh Kudus juga menolong para murid supaya punya persekutuan atau fellowship dengan Allah Tritunggal. 其次呢，圣灵也帮助学生们以三位一体的父神、圣父、圣子、圣灵团契。 Walaupun sebentar lagi para murid tidak bisa merasakan kehadiran Yesus yang nyata, nah sekarang ada penolong yang lain yang bisa beserta dengan mereka. 尽管门徒们很快就无法感受到主耶稣作为保惠师的实际存在，但是他们实际上还有另外一位保惠师会来。 Di ayat 18 yang tadi kita sudah baca, Yesus berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu." 在第18节已经，耶稣曾应许说了：“我不会撇下你们为孤儿，我会到你那里去。” Nah, ini berarti sama seperti selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Allah Bapa bisa mereka rasakan lewat kehadiran Yesus. 这意味着呢，正如父神通过耶稣与门徒们同在一样。 Sekarang ketika Tuhan Yesus mau pergi, mereka tetap bisa merasakan kehadirannya lewat Roh Kudus. 现在耶稣将离开了，门徒们也将继续能够通过圣灵感受耶稣的存在。 Bagi para murid-murid yang terus tinggal di dalam relasi kasih dan menaati Tuhan Yesus, 在门徒们如果他们真正爱耶稣和互相团契的话， Yesus berkata dalam ayat 21, "Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." 在第21节呢，耶稣说：“我父必爱他，我也必爱他，并将自己显现。” Ayat 23, sekali lagi, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengannya." 在第23节又强调：“人若爱我，我就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。” Nah, seorang dosen saya bernama Pendeta Beni Solihin, dia pernah menggambarkan privilege yang dimiliki oleh setiap murid dengan istilah triple protection. 我有一位讲师，就是 Benny Solihin 牧师，他曾经说过， Dia menggambarkan kita ini seperti punya 3 lapis perlindungan. Jadi orang percaya dilingkupi oleh Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. 他说我们相信基督的人有3重保护。 Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian lain, sebenarnya masih banyak peranan Roh Kudus di dalam hidup seorang murid Kristus. 对不起，有3种保护。那保护就是基督对每一个门徒，神父、神子和圣灵的包围。 Dia meneguhkan, dia menghibur. 这个圣灵呢，就安慰我们。 Dia mengubahkan hati, menolong para murid untuk bersaksi. 他改变门徒们，让他们可以见证。 Bahkan dia juga memberikan karunia-karunia roh untuk menolong murid-murid melayani Tuhan. 然后圣灵也施工，让门徒们可以在世人这里可以动工。 Beberapa hal akan kita bahas di dalam minggu-minggu yang akan datang. 在几周内我们会讨论这些。 Tapi pada intinya Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran penting, yaitu kehadiran Roh Kudus itu sangat penting. 但是重点是这一部分，神的话语教导我们，圣灵的同在是非常重要的。 Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menolong menyatakan siapa Tuhan kepada setiap murid. 因为圣灵帮助告诉我们神的真理。 Sehingga setiap orang percaya itu bisa mengasihi dan menaati Tuhan. 使我们每一个信徒都能爱神。 Dan setiap orang percaya juga bisa merasakan persekutuan yang intim dengan Allah Tritunggal. 能爱神，能顺服神，还有以三位一体的神团契。 Nah Bapak Ibu, setelah kita lebih mengenal Roh Kudus melalui firman Tuhan ini, kira-kira apa implikasinya? 亲爱的弟兄姐妹们，当我们知道这些耶稣和门徒之后的故事，对我们来说有什么帮助呢？ Bagaimana dengan kita murid-murid Yesus di masa kini? 那对于我们现在信
信徒有什么影响呢？ Sekitar 6 bulan lalu saya bercakap-cakap dengan dosen yang lain yang juga adalah mentor saya. 我记得在大约6个月前呢，我跟另一位讲师聊天。 Saya pengen bertanya karena beliau sudah pelayanan lebih lama daripada saya, sudah berpuluh-puluh tahun, sedangkan saya masih bisa dibilang cukup baru pada saat itu. 我想问他，因为他已经侍奉了10几年，然后我是才开始成为神的仆人。 Nah, saya bertanya seperti ini, Pak, menurut Bapak, bagaimana sih cara kita menjaga relasi sama Tuhan di tengah kesibukan hidup dan pelayanan? 我那时候就问导师：“你认为我们如何在忙碌和生活中和事工中，维持与神的关系呢？” Nah, saya masih ingat jawaban kalimat pertamanya adalah seperti ini. 我还记得他第一句回答我这样子回答。 Itu dia, seringkali kita sebagai orang Kristen lupa sama peranan Roh Kudus. 就是这样，我们作为基督徒呢，常常会忘记圣灵的角色。 Saya tidak menyangka jawabannya seperti itu. 我真的没有想到他会这么回答。 Kemudian dia melanjutkan, nah padahal kan Tuhan Yesus sudah memberi kita penolong. Coba lihat kamu di Yohanes 14 ayat berapa itu katanya. 他说：“请你阅读约翰福音第14章，耶稣已经派了一位保惠师来帮助我们。” Waktu itu saya segera menjawab, oh Pak, kayaknya itu perikop yang akan saya khotbahkan 6 bulan lagi. 我那时候立即回答说：“哦，那个可能是我6个月后要讲的道。” Dan ternyata 6 bulan sudah berlalu, sudah tiba hari ini Bapak Ibu. 那真的是6个月过去了呢，现在我就是讲这些道。 Nah saudara, seperti yang dikatakan oleh dosen saya, saudara maupun juga saya secara pribadi, kita suka lupa dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，正如我的导师所说的，我们喜欢忘记圣灵在我们生命中的存在。 Kita suka menyebut Allah Bapa, Yesus, kita juga menyanyikan lagu-lagu yang menyebut Bapa dan Yesus. 我们常常称呼我们的天父，常常说圣父、圣子，常常唱起歌来。 Tapi seberapa jauh kita mengenal akan Allah Roh Kudus? 但是我们对圣灵、天父之认知有多高呢？有多深呢？ Seberapa kita sadar betapa besar kuasanya yang bisa menolong kita? 我们是否知道这圣灵的力量是在哪儿呢？ Atau kalau kita sudah tahu selama ini, sudah sering menyebut juga Roh Kudus, 然后我们是否真正了解所谓的圣灵？ apakah seperti kata Paulus di dalam Galatia 5 ayat 18, kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh? 正如保罗在加拉太书第5章18节说：“我们让自己被真理的圣灵引导。” Apakah kita taat ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan kebenaran dari Tuhan? 我们是否真的顺服？当圣经里面告诉我们这些的时候，我们真的顺服我们的主吗？ Bapak Ibu, satu kebenaran penting yang perlu kita terus ingat adalah 弟兄姐妹们，我们必须牢记这个真理。 ketika kita percaya pertama kali kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah kita terima. 当我们第一次相信耶稣时，我们就接受了圣灵。 Kita yang duduk di sini, duduk di rumah, dimanapun, di dalam hati kita saat ini sudah ada Roh Kudus. 无论是坐在教堂里，还是坐在家里，我们都已经信了，然后圣灵在我们与我们同在。 Ini dimungkinkan karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatannya bagi kita. 因为主已经赦免我们，已经拯救我们了。 Saudara, coba resapi kebenaran ini. Bagaimana Allah yang begitu besar, Allah yang sudah menyelamatkan kita, sekarang menjadikan hati kita, diri kita sebagai rumahnya. 你们可以感受到，主这么伟大的，他赐给我们的恩典，然后主神与我们同在，住在我们的心里面。 Firman Tuhan berkata kita adalah bait Roh Kudus. 在圣经里面说，我们的心就是我们真理。 Saudara, bukankah ini adalah satu kekuatan yang besar, penguatan, penghiburan bagi kita? 这就是非常大的力量。
Ini berarti kita tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. 这代表说我们从来没有孤独过，我们没有自己行走在生活上没有自己行走着。 Sebagai manusia yang terbatas dengan begitu banyak dosa, begitu banyak pergumulan, kita mungkin sulit untuk mengasihi dan menaati Tuhan. 在我们的生活中，我们这么多挣扎，这么多忧虑，可能我们很难行走。 Kenyataannya kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan kalau pakai kekuatan kita sendiri. 证实证明说，如果我们靠我们自己的力量，我们没办法行在主的道路上。 Tapi firman Tuhan ingatkan kita, kita mampu, kita bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. 但是圣经里面告诉我们说，我们有这些力量，因为圣灵在我们里面，与我们同在。 Sesungguhnya di dalam hidup kita Roh Kudus juga menolong kita sama seperti dia dulu menolong para murid. 其实圣灵现在正在动工在我们里头，就如像之前在门徒们的道路上。 Dengan cara apa Roh Kudus menolong kita? 用什么方式呢？圣灵帮助我们。 Pertama Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita juga akan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. 第一个就是圣灵通过教导提醒我们神的全部真理来帮助我们。 Ketika kita baca Alkitab atau kita dengar khotbah, kalau kita bisa mengerti, itu pekerjaannya siapa? 当我们听到的时候，然后我们能理解道所做的真理，这是谁在动工呢？ Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. 就是圣灵，让我们能理解。 Roh Kudus juga menolong kita, menggerakkan kita untuk taat sama firman Tuhan. 圣灵呢也感动我们，让我们顺服并遵守那个神的旨意。 Atau ketika kita sedang bergumul dan kita tidak tahu harus berbuat apa atau harus ambil keputusan apa. 可能我们在挣扎，我们不晓得该做如何的判断的时候， Roh Kudus bisa pakai banyak sekali cara untuk menuntun kita. 圣灵可以用很多种方式来提醒我们。 Dia bisa ingatkan pakai ayat firman Tuhan, dia ingatkan nasihat teman yang cocok dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 可能会透过圣经里面的一节经文，还是透过朋友来告诉我们。 Dan dia juga bisa menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 然后也可以让我们动起来，让我们走在主的道路上。 Atau ketika kita sedang down, kita sedang bergumul. 有可能我们在挣扎当中，在困难当中时， Roh Kudus bisa berbicara kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 圣灵可能会告诉我们，我们聆听他会告诉我们说，主永远没有撇下我们。 Nah, Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa berelasi dengan dekat dengan Allah Tritunggal. 圣灵呢，也帮助我们与天父和耶稣能团契。 Saudara, kita pasti tahu Tuhan mengasihi kita, betul? 我们当然知道说主爱我们，对吧？ Tapi apakah kita sungguh-sungguh bisa merasakan saat ini kalau Tuhan sayang sama kita? 那我们发自内心想一下说，我们真正感受到主的爱吗？ Tahu dan mengalami itu cerita yang berbeda. 知道和经历那是不一样的。 Nah, disinilah Roh Kudus menolong supaya kita tidak hanya tahu kebenaran, tapi bisa mengalaminya. 那就是圣灵的动工，不是只是让我们知道，但是让我们经历到。 Karena kalau kebenaran kita cuma tahu tapi tidak dialami, itu tidak akan mengubah apa-apa. 如果我们只是知道什么是圣灵，但是没有经历过的话，那不能改变什么。 Nah, saudara, Tuhan Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa merasakan persekutuan itu, kedekatan itu dengan Tuhan. 那个就是主耶稣天父帮我们来理解、来认识、来经历这个圣灵。 Sewaktu kita terus tinggal di dalam relasi kasih dengan Tuhan, 当我们一直以爱和主同在， Dia juga menolong kita untuk semakin mengalami kehadiran Tuhan. 主也透过圣灵帮助我们能经历到主的爱。 Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang dekat ketika kita bekerja. 我们也可以感受主的爱，当我们工作的时候， Ketika kita datang ke gereja, ketika kita bersaat teduh, ketika kita main sama anak.
当我们来到教会里面，当我们默祷，可能跟我们孩子在一起的时候， Ketika kita melakukan apapun, bahkan ketika kita sendiri, Roh Kuduslah yang menolong kita untuk merasakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu dekat. 无论我们在做任何事情的时候，我们可以感受到，主与我们同在。 Bahkan di tengah badai pergumulan, Roh Kudus bisa menolong kita merasakan damai sejahtera yang sudah Yesus janjikan. 甚至在我们感受到，我们在挣扎当中不属于这世界当中的时候，主会给我们平安。 Saudara yang terkasih, di dalam perjalanan iman saya secara pribadi, 弟兄姐妹们，在我个人的信仰旅途中， salah satu pertanyaan yang kadang saya tanyakan sama Tuhan adalah pertanyaan ini. 有时我会问神的一个问题之一就是， Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak kelihatan aja? 为什么我看不到神呢？ Kayaknya saya berpikir jadi orang Kristen akan lebih mudah kalau Tuhan itu kelihatan. 我觉得成为信徒应该走在主的道路上更容易，如果我能可以看到他。 Ya, saya melihat dari sini ada yang senyum-senyum, apakah pernah bertanya hal yang sama? 我看到在这儿弟兄姐妹们有人在微笑，可能你们也是有问过这问题是吧？ Ya, saya berpikir kalau misalnya Tuhan kelihatan kan enak. Misalnya saya ada masalah, bisa langsung tanya sama Tuhan. 我心里想说，如果我能亲眼看到主的话，那我有问题的话，我可以直接问他。 Saya bisa langsung dengar intonasi suaranya, saya bisa lihat ekspresinya. 我可以亲眼看到他，然后可以看他的表情。 Kalau misalnya Tuhan agak lama jawab chat gitu ya, atau jawab telepon, saya tinggal datang ke rumahnya, ketok-ketok terus minta sesi konseling. 如果主慢回复的话，可能我会直接到他的门前，然后去找他。 Saudara, terkadang harus diakui ketika sedang berada dalam masalah, saya pun bisa merasakan kesendirian. 我们要承认，如果我们在困难当中，我们可能会感到孤独。 Saya sangat merindukan di momen-momen itu bisa rasakan kehadiran Tuhan yang langsung, yang hadir bersama dengan saya. 当我感到孤独的时候，我可能会想说，主可以与我同在，存在。 Alangkah indahnya bukan kalau misalnya ketika kita dalam menjalani hidup, Tuhan itu betul-betul kita bisa lihat. 生活上，如果我们真正能见到主的话，那何等的美啊！ Namun lewat perenungan firman Tuhan ini saya kembali diingatkan dan dikuatkan. 但是透过今天的经文，我默思深思。 Tidak bisa melihat Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan saya. 不能看到主耶稣，并不代表说主不与我们同在。 Walaupun Yesus saat ini sudah naik ke surga, tapi dia ada sama-sama dengan kita. Dalam apa? Melalui Roh Kudus. 虽然他已经在天堂了，但是他的圣灵与我们同在。 Sekalipun mungkin saya masih belum menemukan solusi dari permasalahan atau masih berproses dengan banyak hal, 可能我还无法立即找到解决我的问题， tapi dengan iman saya bisa mengamini bahwa Allah itu hadir. 但是以我的信仰，我相信我可以处理这些事情。 Dan ketika saya pelan-pelan belajar untuk peka, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, 当我慢慢的了解，如何天父在我的心里动工， Roh Kuduslah yang mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan. 圣灵就是让我理解到真理。 Dia mengajar lewat berbagai cara, lewat baca Alkitab, ketika berbicara sama teman, atau ketika melihat alam ciptaannya. 他可以透过我可能跟朋友聊天，还有看到他创造的一切。 Dan baru saja di minggu ini saya juga merasa terberkati ketika bisa sharing-sharing dengan anggota growing group saya. 在这一周我也感觉被感恩，因为我可以和我的组员分享。 Sesungguhnya Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, hanya saja pertanyaannya bagi saya dan juga setiap kita, apakah kita mau mendengarkan dan menaati? 其实圣灵一直在动工，但是问题是我们是否要顺服？
Nah, Bapak Ibu, saya yakin setiap kita di sini pun bagi yang sudah percaya sungguh-sungguh, kita juga pernah mengalami karya Roh Kudus secara personal. 弟兄姐妹们，我相信我们每个人都亲身经历过圣灵的做工。 Bapak Ibu, karya Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang bisa berbahasa roh atau bisa lakuin mujizat penyembuhan. 圣灵的工作呢，不仅仅是能够说方言，还是医治的奇迹。 Justru karya Roh Kudus yang penting yang harus kita ingat adalah bagaimana dia menyatakan tentang siapa Tuhan kepada kita. 而是圣灵最重要的工作，就是向我们启示关于神的真理。 Kalau kita bisa kenal Tuhan, kalau kita bisa saat ini merasakan kehadiran Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. 如果我们能认识主，我们知道他的真理，这个就是圣灵的工作。 Bahkan kalau saat ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun karya Roh Kudus. 那至今我们还相信主的话，那个也是圣灵的做工。 Karena itu saudara, saat di momen hari ini saya juga mengajak kita untuk mensyukuri dan memuji Tuhan untuk anugerahnya ini. 所以我们现在我要求弟兄姐妹们感到感恩，因为我们圣灵还在动工。 Jangan sepelekan karya dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. 我们不要看轻藐视圣灵的做工。 Dia sesungguhnya sangat berkuasa untuk menolong kita apapun yang jadi pergumulan kita hari ini. 其实圣灵是非常有力量的，在我们的旅途中，在我们行在神的道路中。 Karena itu justru kita perlu semakin tekun berdoa, memohon supaya kita bisa peka sama pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. 所以我们必须更勤劳的祷告，求主来帮助我们，透过圣灵来帮助我们。 Dan tidak hanya peka, tidak hanya mendengar, tetapi juga mau menaatinya. 不只是聆听，但是我们要顺服他。 Saudara, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Roh Kudus, Sang Penolong itu sesungguhnya sudah Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya. 其实我们今天我们知道说，圣灵是天父奉主耶稣的名已经派遣来的了。 Karena itu kita sesungguhnya juga dimampukan untuk mengasihi dan menaati Tuhan. 所以我们其实有能力来顺服主教我们的真理。 Maka pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, 那现在问题是， maukah kita belajar untuk mengakui dan peka akan kehadiran Roh Kudus? 那我们是否要学主教我们的真理，然后聆听他的话语呢？ Roh kebenaran itu sudah hidup di dalam diri kita. 真理的圣灵已经活在我们的心里， Maka maukah kita menaatinya? 那我们要顺服吗？ Maukah kita belajar untuk menyerahkan diri kita dipimpin olehnya? 那我们是否要学习我们被主领导，被主领导我们， Serta berhenti menuruti segala keinginan daging kita. 然后停止我们所世上的欲望。 Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21 menjabarkan begitu banyak keinginan daging. 保罗在加拉太书第5章19到21节，描述了这么多世上肉体的欲望。 Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. 这种肉体的欲望有哪些呢？一切性不道德、污秽、情欲、偶像崇拜、巫术、世仇、纷争、嫉妒、愤怒、自私、纷争、分裂、恶意、丑酒、放荡等等。 Saudara, selama kita hidup di dunia, kita akan terus berjuang untuk melawan kedagingan kita. 如果我们还活在这世界里呢，我们一定会必须和这些欲望挣扎。 Iblis bisa pakai segala cara, bukan hanya soal tindakan, tapi dia juga mempengaruhi perasaan dan pikiran kita untuk tidak mengikut kebenaran. 然后我们会被这些欲望所勾引。 Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya bagi setiap kita, 但是我们听到一个好消息， ketika kita dekat dengan Roh Kudus dan mau untuk menaatinya,
如果我们顺服真理，然后想接近真理的话， kita betul-betul akan mengalami kalau kita ini sebenarnya dimampukan untuk mengasihi dan menaati Tuhan. 我们一定会经历过，我们真的是有那些力量来抵抗这些世上的欲望。 Dan pada saat yang sama, semakin kita mengasihi dan taat sama Tuhan, 在同时呢，我们如果越爱主，越顺服他的话， kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan, bisa merasakan persekutuan itu. 那我们就跟主的关系越来越密切。 Bapak Ibu, karena itu mari setiap kita terus memohon supaya Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita. 弟兄姐妹们，我们来求主，来拯救我们和主的关系越来越好。 Dia sanggup sesungguhnya menolong kita untuk melalui setiap hal dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 透过圣灵来帮助我们、拯救我们，以三位一体的神团契。 Biarlah kita terus boleh mengasihi dan menaati Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita menghasilkan buah-buah roh dan juga memuliakan nama Tuhan. 让我们可以活在他的真理，然后有效果的来行走在主的道路上。 Maukah kita, saudara? 我们要这样子做吗？ Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. 主，你知道我们内心的挣扎。 Di dalam menjalani naik turun kehidupan ada banyak sekali yang terjadi. 在我们行走生活中的高低的时候， Pergumulan, masalah, ataupun kesuksesan semuanya bisa menggeser prioritas kami dari Engkau kepada yang lain. 一切挣扎、忧虑，可能成功，都是会让我们忘记了主。 Di saat yang sama kami pun masih harus berjuang melawan keinginan daging kami. 在同时呢，我们也要挣扎，以我们的肉体欲望挣扎。 Karena itu tolong kami ya Tuhan. 请主帮助我们， Kami sungguh membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. 我们真的需要你的帮助， Mohon Engkau yang memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. 让你的圣灵充满我们的心， Sehingga ya Tuhan kami boleh belajar untuk mengasihi Engkau. 让我们可以真正的学习爱你， Kami boleh terus setia menaati Tuhan. 我们可以一直顺服你。 Dan kami juga boleh menikmati relasi yang intim dengan Allah Tritunggal. 然后也可以有恩典可以与你团契。 Tuhan yang tolong kami di dalam konteks dan pergumulan kami masing-masing. 主啊，请你帮助我们，每一个人的挣扎中， Ketika kami merasa begitu sendiri dan kehilangan arah, 当我们感到孤独、感到与你远离的时候， mohon Roh Kudus ingatkan kami akan kebenaran-Mu. 请主用你的圣灵来提醒我们， Tolong selidiki dan ubah hati kami sampai lapisan yang paling dalam. 请你来探索我们每一个人从内心最底的内心里。 Dan tuntunlah kami ya Tuhan di dalam apapun yang perlu kami lakukan, apapun yang kami perlu putuskan. 请主一直引导我们，无论我们在做任何事情的时候， Sehingga akhirnya kami boleh melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. 所以我们可以走在你的道路上，可以荣耀你。 Mohon kiranya Engkau yang terus bekerja mengingatkan kami akan firman-Mu ini. 请主可以借这个圣灵来一直在我们的心里动工。 Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. 感谢你主，在奉主耶稣的名，我们这样祷告，阿门。